الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف، إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah kalian semua bertawakal kepada Allah, kalaulah kita semua, kata Nabi, pesan Nabi, bertawakal kepada Allah haqqa tawakkulih, dengan sebenar-benar tawakal, dengan haknya tawakal, dengan sesempurnanya tawakal, kata Nabi, la razaqakum kama yarzuqut tayr, nescaya kalian, kita semua akan diberi rezeki seperti mana burung diberi rezeki. Tagdu khimasan, keluar pagi dalam keadaan perut yang kosong, wa taruhu bitanan, dan pulang petang dalam keadaan perut yang penuh. Sadaqallahul azim, atau kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, yang dimuliakan Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa, hadirin hadirat, ayah dan bunda yang dihormati sekalian. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Saya pun dah lama tak sampai sini, pun tengok belakang pun dah siap dah. Alhamdulillah. Kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita, telah beri kita nikmat kehidupan, nikmat kesihatan. Inilah modal untuk kita melakukan amal di dunia dan modal untuk menjadi kerjaan kita di akhirat. Modal dia adalah kehidupan dan kesihatan. Dan setiap pagi Allah SWT minta kita syukur atas nikmat kehidupan. Alhamdulillah ahyana, segala puji hanya layak bagi Allah yang telah menghidupkan kita. Ba'dama amatana, selepas Allah SWT matikan kita. Allah menggunakan lafaz hidup dan mati. Boleh juga kalau kita nak guna lafaz bangun dan tidur, tapi digunakan lafaz hidup dan mati. Kita tidur kan mati pun, tapi sebenarnya tidur ni ahul maut, an-naum akhul maut.
Tidur ini saudara kepada kematian. Jadi kata para ulama, paling kurang setiap hari ingat mati itu sekali. Itu paling kurang. Dalilnya perlu tidur. Di alam roh tak perlu tidur, di alam kubur dan seterusnya tak ada tidur. Yang ada tidur di alam rahim dengan alam dunia je tidur. Sebelum alam dunia ni tak tidur, lepas alam dunia pun tak tidur. Tak perlu tidur. Kan? La ta'khuduhu sinatun wala naum. Maha suci Allah tak mengambil tempat tidur maupun mengantuk. Mana makhluk lagi tak tidur, tak ngantuk? Malaikat. Ada juga haiwan-haiwan tak tidur, tak ngantuk, ada juga. Ada ikan, ada macam-macam lah. Jadi Allah Ta'ala uji kita, perlu tidur. Kalau kita ni tak tidur, macam-macam projek kita. Yang kisah dahsyat, kisah hebat tak tidur ni siapa? Salafus soleh. Mereka ni tak tidur. Imam Abu Hanifah solat subuh dengan wuduk isyak lebih daripada 40 tahun. Semua orang sangsi dengan kisah ni. Pada zaman dia pun tanya, lepas zaman dia pun tanya. Adakah betul Imam Abu Hanifah solat subuh dengan wuduk isyak? Semua kata betul. Tak tidur. Kisah ajaib lah. Dan bukan beliau saja, seluruh para salafus soleh kita. Itu yang betul. Kalau orang sibuk dengan dunia, kalau boleh dia nak tidur 1 hari 2 jam je. Orang betul sibuk lah kan, kita jumpa orang sibuk dengan urusan dunia. Subhanallah, hamba Allah yang begitu asyik dengan Allah, risau dengan akhirat, terkenangkan syurga, takutkan neraka, tak tidur langsung ada juga. Ada yang tidur sebelum zuhurnya kerana ada perintah Nabi suruh tidur. Adapun malam ada perintah tidur sedikit. Jadi pagi ada perintah untuk tidur seketika, malam ada perintah tidur sedikit. Ni digabungkan dua ni, tak tidur malam pun tak apa, pagi tidur sikit. Itu kita ambil yang macam tu, yang salafus soleh ambil lah. Tapi kita ambil sebagai umum, malam rehat zat, wa ja'alna al-laila libasa. Malam Allah jadikan rehat sebagai pakaian, wa ja'alna an-nahara ma'asha. Pagi hidup kerja belajar. Betul juga. Itu betul lah tu. Itu tak baik tu pun betul lah. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi nikmat yang Allah Taala beri pada kita, nikmat hidup ni sekali, hidup sekali, mati pun sekali. Jadi setiap daripada kita memerhatikan nikmat yang Allah Taala beri pada kita. Berapa ramai kawan-kawan kita, jiran-jiran kita yang Allah Taala ambil sebelum pada puasa, dan kita ihtisab, kita risau, kita pulun sungguh-sungguh, boleh jadi ini adalah Ramadan yang terakhir kita. Semalam Dr. Zulkifli Al-Bakri dia ziarah bagi nasihat orang banduan terakhir. Setiap tahun dah 6 tahun dah dalam nasihat beliau, dia dah ziarah banduan terakhir yang akan dihukum gantung mati pasti tidak berapa lama lagi. Kan? Jadi bila dia jumpa, datang ziarah bagi nasihat, berseri-seri wajah mereka. Sebab kenapa? Secara zahirnya mudah tak tahu tarikh mati ni. Secara zahirnya lah, bercahaya-cahaya muka. Mereka akan cakap, Ustaz doakan kami diampunkan Allah, masuk syurga. Ustaz doakan kami. Itu je lah panduan terakhir yang bertaubat pada Allah lah. Ada juga orang non-Muslim kan, jadi dia pun takkan macam tu lah. Tapi Ustaz kata apa? Doakan saya juga supaya Allah ampunkan saya, masukkan saya syurga. Rendah diri kita, tawaduk kepada semua orang. Bukannya mereka tu pasti masuk neraka, tak. Subhanallah. Jadi beruntunglah orang dah tahu tarikh mati. Kita tak tahu tarikh mati. Kata Nabi bijaksana, al-kayyisu man dana nafsahu. Sama je lah macam orang dah tahu tarikh. Kata Nabi, orang bijaksana dia sentiasa bermuhasabah, postmortem, muhasabah, hari-hari ingat mati paling kurang sekali. Dan riwayat kata malaikat maut menjeling kita, menziarahi kita, merenung kita satu hari 70 kali. Dia riwayat kata macam tu. Jadi kalau kita tak ingat 70 kali pun, kita ingat sekali pun jadilah sebelum tidur, lepas bangun. Sayyidina Umar amalan muhasabah sebelum tidur, menangis, risau postmortem hari ni, apa hak umat yang saya tak tunai lagi.
Apa saya nak jawab dengan Allah amalan hari ni? Settle belum? Nangis sampai tidur di tikar sejadah. Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz lepas jadi khalifah, kata isteri beliau dah tak mandi hadas besar dah, tak mandi junub dah. Risau dia tentang tanggungjawab yang Allah Ta'ala beri. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, termasuk beberapa nasihat. Satu, saya kira nasihat Imam Al-Haddad, semoga memberi manfaat besar dalam kehidupan kita insya-Allah. Kata Imam Haddad, qala radhiyallahu anhu, ar-ridha, redha dengan qada maupun qadar, iaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada qada dan qadar ini rukun iman yang keenam. Secara umumnya kalau dia yang keenam tu dia ringan lah. Macam rukun Islam yang 5 tu, dia 1, 2, 3, kata para ulama mengingkarinya tu boleh jatuh kufur. Beriman, mengucap syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kedua, solat 5 waktu sehari semalam. Ketiga, bayar zakat dulu. Baru keempat, berpuasa. Kelima, menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Kata para ulama, 3 yang awal ni sekiranya kita mengingkarinya boleh kufur. Adapun puasa dengan haji ni masih tak di tahap kufur lagi. Ala kulli hal, kita janganlah menafikan. Memang kita pun tak menafikan, tapi kalau dibincang secara halus, lagi keutamaan 3 di atas berbanding puasa dan haji. Dan rukun Islam yang kelima ni, melakukan haji bagi yang berkemampuan. Maksudnya makin ujung tu makin ringan. Jadi sebenarnya secara zahir menunaikan puasa ni lebih senang daripada menunaikan zakat. Kita zakat fitrah insya-Allah lah, tapi zakat harta ni kalau tak betul iman tuan-tuan, kena bayar zakat harta 100,000, 2 juta, tak kuat iman tak bayar. Puasa mungkin lebih, puasa ni lebih mudah lagi daripada bayar zakat. Yang zakat perniagaan lah, zakat peternakan, zakat pertanian, oh ini main bilion-bilion. Kalau iman tak kuat, pusing-pusing kan. Puasa pun kalau iman tak kuat, pusing-pusing juga kan. Kita sahur sama-sama 30 hari, lepas habis raya tu tanya pakcik saya lah, dulu belum bertaubat, borak, puasa penuh ke pakcik? Dia pun senyum, borak, cakap betul-betul nak bagi duit raya ni pakcik ni, saya nak buah ni. Dan dia kata puasa 2 hari tuan ni, sahur sama, buka sama. Sebab nak beritahu susah lah bila iman tak mantap. 2 hari puasa. Itu zaman dia bujang, saya pun bujang lah. Sekarang dia dah kahwin, kita pun dah kahwin. Puasa insyaAllah dong. Tahun ni tahun ke-5 dah saya puasa penuh. Tahun ke-5 puasa penuh, umur 40. Tak apalah, dah bertaubat alhamdulillah. Sebelum tu subhanallah, sahur sama, buka sama, puasa 2 hari je. Macam-macam lah keadaan. Setiap kali bangun subuh kejut. Sebelum tidur kita tahu nanti esok bangun kejut sembahyang subuh. Kejut memang payah nak bangun dah. Balik sembahyang subuh kejut baru bangun. Esok nak raya, betul esok long kejut aku nak pergi sembahyang raya. Kejut penting. Cakap subuh lagi penting pada sembahyang raya pakcik. Yalah, subuh kau kejut juga, tapi sembahyang raya tu penting. Sampai kesudah sembahyang subuh pun tak, sembahyang raya pun tak, kita balik sembahyang raya. Lah kenapa tak kejut aku? Macam itulah tahap iman kan. Akhirnya bangun juga, mandi. Saya kata kau sembahyang, pakcik sembahyang juga 2 rakaat sembahyang hari raya, sunat ni. Boleh ke sembahyang tak berjemaah? Boleh, sembahyang je. Takbir 7-6 tak faham, 1 je takbir, kalau tak 7-5. Kan, sunat kita sembahyang hari raya walaupun tak berjemaah. Sunat berjemaah lah. Jadi nak cerita apa? Nak cerita haji ni bagi yang berkemampuan. Maksudnya ujung tu dah ringan dah. Ada juga para ulama fiqh kita bincang bahawa sebenarnya untuk orang Malaysia ni lain pula situasi dia. Kenapa lain pula? Lain tu supaya nak memuliakan kita. Dalam fiqh ni termasuk menunaikan haji, keluar di jalan Allah, berpuasa, menunaikan umrah, dibenarkan dalam fiqh untuk berhutang. Bukanlah saya suruh kita berhutang buat haji, tapi kita berhutang untuk ada kenderaan, kita berhutang untuk ada rumah, kita berhutang untuk keperluan-keperluan lain. Itu keperluan Ustaz. Bagi yang ada kemampuan boleh pinjam dan ada dapat hasil pinjaman dia.
Kata para ulama fiqh kita, sebahagian mengatakan untuk orang Malaysia ni pula dia ada kemampuan untuk pinjam buat haji. Jadi sepatutnya kita ni semua mengatakan bahawa insya-Allah saya mampu. Macam mana keadaan, sama ada kita kumpul ataupun kita lalu dengan pinjaman. Dah lagi dah nak kiamat dah dengan 10,000 kita dah simpan lama dah, tapi tak dapat pergi lagi kan. Saya bukan ejen haji, tapi nak beritahu tu kalau kita tekadkan betul-betul, swasta pun mahal-mahal kita pergilah kan. Sebab untuk urusan-urusan lain kita boleh pinjam banyak ratus ribu pinjam kan. Haji tahun ni paling murah pun saya tengok swasta 40 ada, 60 ada. Nak dibandingkan dengan apa, kefarduan agama tu jauh lebih bernilai. Dan kita tengok hikmah daripada Allah dan Rasul kata haji bagi yang berkemampuan. Sebab zaman kita ni pula kita tengok haji dah mahal dan sebagainya. Kalau diwajib juga sama dengan salat, kita akan rasa susah. Tapi guru-guru kita setiap tahun pergi haji. Ulama belah Yaman dan belah India pergi haji 2 tahun sekali. Belah Saudi belah Indonesia dengan kita setiap tahun pergi haji. Ulama-ulama kita, orang soleh boleh pula pergi kan. Bukannya tak semestinya beliau ada duit. Jadi sebenarnya tetap juga haji bagi yang berkemampuan. Cuma kita kena fikirkan, sebenarnya kita ni ada kemampuan ni pergi haji. Yang belum, sekali tu diusahakan. Yang dah pergi, orang nak pergi banyak kali kan. Tahun ni kawan saya nak pergi lagi, ya Allah kan. Berapa tahun ni dapat package Ustaz? Paling murah saya jumpa 42. Pergi Ustaz? Pergi insya-Allah. Kita tengok, ya Allah seronoknya kan. Pergi setiap tahun pergi haji. Udah je Ustaz kita kan 40, 43 kan. Hari ni tahun ni haji, hari Jumaat, hari haji akbar Ustaz. Kita pun ada niat lah. Yang dah pergi alhamdulillah. Dan kita jumpa ramai orang Malaysia ni, dia letakkan terus bagi yang berkemampuan, bagi yang berkemampuan. Sedangkan kita ni insya-Allah ada kemampuan lebih lagi daripada orang-orang lain dan sebagainya. Okey, kembali pada rukun iman pula. Yang keenam pula, beriman kepada qada dan qadar. Maksudnya beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab-kitab, beriman pada rasul, beriman pada hari akhirat, beriman pada qada dan qadar. Maksudnya di ujung sekali, dia ringan sekali lah, dia mudah sekali lah. Sepatutnya sebagaimana haji ujung bagi yang berkemampuan. Beriman pada qada dan qadar. Sebab dia beriman pada yang akan datang. Qada ketentuan Allah, qadar bilangan kurang lebih banyak. Tapi kata para ulama, dan secara umum beriman pada qada dan qadar, manusia ni berpusing sekitar masalah rezeki. Keluar pagi, balik petang, pelajaran, pekerjaan, pertanian, peternakan, bisnes ni semua urusan masalah, urusan rezeki. Dan urusan rezeki ni di bawah urusan qada dan qadar. Kata para ulama, selesai masalah urusan rezeki, secara keseluruhannya selesai masalah beriman kepada qada dan qadar Allah. Walaupun dia paling ujung, tapi dia ni punca. Selesai masalah ni, selesai ujian iman ni, selesai yang atas-atas lagi. Dan kalau tak selesai masalah redha, beriman kepada qada dan qadar Allah ni, apa berlaku? Ni nasihat iman. Dan kata beliau, redha dan dengan qada dan qadar Allah akan menghilangkan memberontak di dalam hati orang beriman. Kalau tak, hati kita akan berontak. Kenapa tak dapat tu? Hati kita akan mengeluh, kenapa jadi macam ni? Dalam sebuah hadis Nabi bagi tahu, semua perkara telah ditetapkan, telah diqada dan qadarkan oleh Allah, sehingga kepandaian dan kebodohan seseorang dalam takdir dan ketetapan Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, kalau semua anak-anak tuan-tuan semua pandai semua, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang umumnya Allah Ta'ala uji sekian, ada pandai, ada sederhana, ada lemah kan, umumnya macam tu. Itu pun dalam qada dan qadar Allah tak? Dalam ketetapan Allah SWT. Kami di madrasah ada pelajar kan, lelaki 55, perempuan 65. Ada yang cepat, ada yang sederhana, ada yang lambat kan. Tapi maha adil Allah SWT dalam agama ni. Saya datangkan 2 janji untuk Quran. Contohlah, kita pun tahu tapi saya ulang-ulang. Pertama, kata Allah melalui lisan Nabi, siapa yang cuba belajar dan menghafaz Quran,
dan dia mati dalam keadaan demikian. Dia belajar, dia hafal ke, dia tak habis belajar, tak habis hafal, maka kata Nabi, dia akan dibangkitkan bersama penghafaz Quran. Jadi bangkit sama-sama dapat boleh bagi syafaat kepada ahli keluarga. Riwayat kata boleh bagi syafaat kepada orang yang wajib masuk neraka di kalangan ahli neraka, wajib masuk neraka di kalangan ahli keluarga, dan macam-macam lagi kelebihan. Dapat bangkit bersama hafizul Quran walaupun tak hafal Quran, kerana janji Allah SWT tu adil dalam agama. Dan bukan masa muda je, sampai tua lah. Ada yang sampai 60, 70 tahun cuba hafal Quran, berjaya. Ada yang tak berjaya. Hari ni pesantren di Indonesia, pakcik tu masuk umur 60 belajar alim, umur 70 habis alim, 10 tahun habis pun belajar kitab. Engineer, umur 70 tahun habis selesai belajar alim, dia jadi alim lah, dapat sijil alim. Daripada pakcik tu masuk tahfiz umur 60 habis 65, tak masalah, muda lebih lagi lah. Dan yang kedua, walaqad yassarnal qur'ana lizikri fahal min muddakir. Yang pertama, kalau dia cuba juga tak dapat, ni khusus kelebihan untuk orang lemah lah, kalau pun lah dia tak dapat. Tapi yang kedua, kata tajribat pengalaman guru-guru kita. Apa maksud petua-petua orang tua? Pengalaman-pengalaman orang tua jadi sandaran nasihat bagi kita, jangan buat tu, jangan buat ni. Pengalaman mereka jadikan hujah nasihat bagi kita. Ni pengalaman para ulama. Lemah macam mana pun seorang tu hafal, dalam otak dia hafal Quran, kalau dia istiqamah 6 tahun dia mesti hafal. Mesti hafal kalau dia ikut peraturan dia. Kan, waktu saya belajar pun saya nampak betul lah, lemah betul ni. Ada yang hafal 6 tahun, dia buat syahadah 6 tahun lagi. Apa maksud syahadah? Peksa Quran 3 hari ataupun 2 hari ataupun 1 hari, baca 15 juzuk 2 hari. Kalau 10 juzuk 10 3 hari. Kalau 30 juzuk 1 hari. Jadi syahadah ni ada 3 hari, ada 2 hari, 1 hari. Peksa syahadah hafal Quran. Ada pelajar yang lemah ni 6 tahun hafal Quran, 6 tahun buat syahadah baru lulus. Boleh pula, memang lemah. 12 tahun dia dengan Quran je boleh dapat, padahal lemah. Itu yang syahadah lah, yang tak, kebanyakannya tak syahadah lah. 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun hafal Quran. Maha adil Allah boleh juga hafal walaupun lemah. Ni adilnya Allah SWT dalam agama. Dan itu dalam urusan dunia. Kepandaian dan kebodohan pun kata Nabi dalam urusan takdir Allah SWT. Jadi kalau betul iman kita pada firman Allah, sabdaan Nabi, hati kita tak berontak. Kan? Kalau boleh kita nak yusawir anak-anak kita, anak kita lahir kan, kita nak bentukkan mata dia, kita nak bentuk bagi cantik lah konon-konon kan. Kalau kita boleh sawirkan, kita boleh bentuk anak-anak kita ni. Sedangkan Allah Ta'ala kata, wallahu yusawwirkum fil arham. Aku, kata Allah, yang yusawwirkan, yang bentuk-bentukkan anak kalian dalam rahim isteri kalian tu, aku yang bentuk kan. Jadi Allah Ta'ala lahirkan, ada kadang muka atuk, muka nenek, muka je lah. Siapa yang yusawwirkan? Allah yang yusawwirkan. Kalau ikut kemampuan nafsu kita, kita yang sawarkan, kita yang bentuk kan. Jadi ada nasihat pada kita, beredalah, berimanlah, bersabarlah dengan qada dan ketentuan Allah. Betul, selesai masalah iman kita pada qada dan qadar Allah ni, selesai masalah dunia sebenarnya. Kan, kucing kena langgar, sabar. Kan senang nak beriman qada terus. Seorang ustaz tu dia pergi R&R kan, anak isteri dia pergi satu safar, berhenti kat R&R, ustaz pun pergi tandas. Tiba-tiba ada satu orang kereta tu parking sebelah, terlanggar kereta ustaz ni, bercala. Dah isteri ustaz ni keluar, bising-bising lah, orang marah ke, minta ganti rugi ke. Maka ustaz pun balik masuk ke kereta. Ustaz tengok isteri dia keluar dah bincang dengan kereta sebelah. Ustaz tu kata, kenapa ni? Tengok dia bang, dia langgar kereta kita, bercala, saya minta lah ganti rugi. Dia macam tak mengaku, macam mengelak diri. Ustaz tu kata apa? Tak apa, semua sihat kan? Awak pun okey, kita pun okey, cala sikit tak apalah kan. Kita pun minta maaf kalau kita salah parking kan. Saya kata kita elok parking mana, dia yang parking tak elok. Tak apalah. Awak repair kereta awak, saya repair kereta saya. Boleh? Boleh. Baik encik, terima kasih. Sini dia dah geleng dah balik. Kenapa? Dah tak sabar ketentuan Allah. Kalau kita pun nak minta ganti rugi, dia mampu bayar, okey. Kadang-kadang kita minta ganti rugi, minta maaf encik, saya tak ada duit nak bayar. Dah, macam mana? Kan? Tapi beriman dengan qada dan qadar Allah, langsung tenang. Kita baru cala lagi kan.
Cala sikit pun dah 200-300 dah nak ratakan balik daripada cala tu. Tapi apabila beriman, redha dengan qada dan qadar Allah, akan hilangkan merontak hati. Alhamdulillah, kalau kita ambil, kalau kena langgar lagi, teruk ke, terhentak kepala ke, cermin pecah ke, itu kan lebih dahsyat lagi. Ini dah alhamdulillah, syukur dah. Duit kita pun tak adalah, tak banyak sangat. Saya nak ganti 200-300 ni. Tenangkan hati, jangan berontakkan hati. Redha kan, kan senang. Kerana kata Nabi, inna sabara, sesungguhnya sabar yang dituntut oleh Allah, inda sadamatil ula, waktu kena tu terus sabar waktu tu. Kita susah, lepas tu dah setahun baru sabar. 2004 yang kena tsunami tu 2004 waktu tu kami tengah belajar hadis. Saya ingat saya tingkatan 2 kelas macam ni kat masjid, duduk pelajar-pelajar ramai. Ustaz ngajar kat masjid, orang kampung pun datang juga. Ustaz tengah mengajar hadis, tengah ajar dapat call macam ni lah. Dapat call, Ustaz ni daripada Aceh, dia call, dapat call, dia beritahu bahawa ibu, ayah, adik-adik dia semua meninggal dunia. Tengah mengajar hadis tentang sabar pula tu, Ustaz terus mengalirkan air mata dia, tahan, tutup telefon, kata anak-anak pelajar kita tutup kelas dulu, kita rehat dulu sejam. Anak-anak bolehlah nak pergi rehat ke apa ke. Kita ada yang bertabur, ada yang tunggu. Saya tunggu, kenapa Ustaz menangis ni? Ustaz terus menghadap kiblat semayang, sejam Ustaz semayang, nangis. Habis, sambung balik kelas, membaca balik hadis tadi, inna sabara inda sadamatil ula, sesungguhnya sabar yang Allah nak tuntut. Tengok Allah bagi ujian, pertama sekali Allah nak tengok waktu timpa musibah tu, waktu tu sabar. Oh Ustaz, nama Sobri senang lah Ustaz, jangan, sama je susah juga. Nabi-Nabi ni ada banyak. Satu riwayat kata 124,000, satu riwayat kata 200,000 Nabi-Nabi ni. Dan Nabi-Nabi ni dimuliakan berbanding Nabi-Nabi yang lain. Ada Nabi yang duduk ranking atas berbanding Nabi-Nabi yang lain. Apa sifat mereka? Sifat yang mempunyai kesabaran yang begitu tinggi. Fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul, sabarlah kamu sebagaimana sabarnya Nabi-Nabi ulul azmi daripada kalangan Rasul. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, demikianlah ada sebagai Rasul yang Allah Ta'ala angkat darjat dia berbanding Rasul-Rasul yang lain. Bukan Rasul lain tak bagus, tak bagus semua. Tapi di antaranya ada sifat sabar yang begitu tinggi. Dan bila dibincangkan sabar ni ada infinity tak? Sabar ni ada had Ustaz? Tak ada. Kita yang cakap macam tu. Agama ajar sabar ni tak ada had, kan? Dan agama ajar untuk hak diri sendiri perlu maafkan, perlu sabar. Untuk hak Allah baru kita sungguh-sungguh marah, tegakkan. Untuk hak diri sendiri tak apa. Orang Badawi Nabi pakai ridak, tarik merah ni, sahabat nak pelengkung tak, dia kata tak apa, biarkan. Untuk hak Nabi, hatta caci maki Nabi, lepas tu dari riwayat Nabi biarkan. Tapi sahabat marah, betul lah tu. Tapi Nabi perintahkan untuk sabar je, biarkan, sabar. Zaman kita orang akan caci Nabi, kita marah, betul lah tu, kan? Betul lah tu. Tapi tak adalah kita ambil tindakan tumbuk ke bunuh orang tu terus. Tapi nama Nabi suruh sabar, tak apa. Untuk hak Nabi biarkan. Tapi untuk hak Allah, baru Nabi akan marah, Nabi akan tegang urat, keluar urat merah. Jadi hadirin sidang jemaah yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika ditimpa musibah tu, waktu tu sabar. Oh susah, lepas lama tu baru boleh sabar. Biasanya kita macam tu lah. Tapi kesan daripada redha dengan ketentuan qada dan qadar Allah ni, pertama akan menghilangkan perasaan berontak dan hati, tak puas hati dengan keputusan Allah. Padahal semua perkara yang berlaku, masya Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Semua perkara yang berlaku dalam kehendak Allah, dia pasti akan berlaku. Yang telah berlaku itu dalam kehendak Allah, dalam aturan Allah. Dia pandanglah ini af'al Allah, ini perbuatan Allah. Sayyidina Anas bin Malik khidmat kepada keluarga Nabi 10 tahun daripada kecil lagi, kan? Daripada umur 10 tahun sampai umur 20 tahun. Umur 10 tahun masih kata buat silap juga, terjatuh, ada kerugian, pecah kaca, pecah tembikar, lambat khidmat, mesti ada silap budak kecil tu. Dan Sayyidina Anas itu setiap kali saya ada melakukan kerugian pada keluarga baginda, dan baginda nampak, baginda tak pernah marah, tak pernah tegur. Tapi bila berlaku yang isteri Nabi nampak, ahli keluarga nampak, mereka akan marah, mereka akan tegur. Dan kalau Nabi SAW nampak, Nabi kata diam, biar, tak apa. Apa yang telah berlaku, dia pasti akan berlaku. Oh, kita bukan tak redha Ustaz, kita orang tegur dia. Kita bukan tak redha. Iya ke?
Macam mana cakap? Kan saya dah cakap dah, kenapa buat lagi? Itu bukan dia tegur kan, itu marah kan. Tapi dalam syariat dibenarkanlah menegur dan sebagainya. Tapi Sayyidina Anas kata hairan kan, hairan tapi tak pernah marah. Ya, dah cawan tu dah pecah, tak akan pecah. Sabar-sabar kemas. Oh, tahap tinggi kan. Kita belajar pada Nabi, kesan dia tak berontak dengan af'al Allah. Kita melihat sebenarnya kehendak Allah berlaku, cawan ni pecah dan sebagainya. Dan kesan daripada redha dengan qada dan qadar Allah ni akan mengekalkan harapan dan permintaan yang sebenar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekal harapan kita tu kepada Allah. Kita masih ada Allah, ni punya Allah untuk datangkan harapan dan permintaan doa pada Allah. Kekal. Kan? Anak kita mungkin sakit, mungkin lemah, mungkin sebagainya. Kekal kan, ya Allah, kau bantu dia, kau pelihara dia, kau bimbing dia. Dan kalau dah komplit semua pun, kita takut-takut mensyirikkan, menduakan Allah dengan kekayaan dia, kemampuan dia, kepandaian dia pun tak nak juga. Nasihat Nabi melalui amal-amal ni, Nabi kata, man salla yura'i faqad asyrak. Sesiapa yang solat dengan niat untuk menunjuk-nunjuk, faqad asyrak, dia telah menduakan Allah, mensyarikatkan Allah. Wa man sama yura'i, siapa yang berpuasa untuk menunjuk-nunjuk, bukan ada bercampur keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, faqad asyrak, maka dia telah menduakan Allah. Wa man tasaddaqa yura'i, siapa yang bersedekah untuk menunjuk-nunjuk, faqad asyrak, maka dia telah menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua perintah-perintah yang agung, yang besar ni, puasa, solat, sedekah ni pun kita tak lari daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Hati kita, nafsu kita, syaitan pun bisik. Kita kena jaga betul-betul. Allah Ta'ala kata minta ganjaran, pahala daripada orang yang kamu nak tunjuk amal tu. Jadi apa lagi, beberapa nasihat lagi tentang mahalnya redha ni. Kata Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, bunga-bunga iman ni katanya ada 4. Pertama, sabar, as-sabru lil hukam, sabar dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Waridha'u bil qadri, dan kita redha dengan qadar yang Allah Taala tentukan. Banyak kita syukur, sedikit pun kita redha. Wal ikhlasu litawakkul, dan keikhlasan yang sebenar selepas bertawakal. Lepas tawakal, apa yang berlaku kita ikhlaskan. Lepas bertawakal, dapat keputusan, kita ikhlaskan. Jangan kita tak ikhlas. Wal istislamu li Rabbi azza wa jalla, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aslim taslim, kamu serah diri, kamu akan selamat. Polis datang nak tangkap, polis akan kata aslim, angkat tangan, irfa' ya, dia angkat tangan, aslim, serah diri. Baru polis gari, kamu akan selamat. Kita depan Allah tengah sembahyang, angkat tangan, serah diri pada Allah. Semua bebanan kita, semua susah payah kita, semua amal kita, ya Allah, terima ya Allah, serahkan pada Allah, kita akan selamat. Allah Ta'ala, Sayyidina Abu Darda beritahu, wal istislamu, dan diserah diri pada Allah, sejahtera pada Allah. Ini orang yang hamba yang berjaya. Kata Sayyidina Sufyan, al-mutmainnin ar-radin biqada'i al-mustaslimin, orang yang tenang, yang redha dengan ketentuan Allah, orang inilah orang Islam yang sempurna. Kita kan kata kita orang Islam kan, kalau kita tak tenang dengan keputusan Allah, belum sempurna keislaman kita, belum sempurna rukun iman kita yang 6 tu. Kita cakaplah qadarallahu wa ma syaa fa'ala, inilah takdir yang Allah Subhanahu taala berkehendak dan dia telah laksanakan. Berlaku je kerusakan, jatuh, kekurangan, binasa, kita kata dalam hati kita, cakap dalam mulut, qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Inilah takdir Allah, dan apa yang dia berkehendak itu yang akan berlaku. Ulang balik, tak menyalahkan makhluk. Sayyidina Sulaiman selalu berkata, idza sala al-abdu 'ani syahwat fahuwa radin. Apabila seseorang itu, seorang hamba Allah tu sejahtera terhadap nafsu syahwat dia, tak ikuti syahwat yang buruk dia, sejahtera, berlepas diri, selamat daripada hawa nafsu yang jahat, fahuwa radin, dia ni orang yang mendapat keredaan, dia ni orang yang redha dengan qada Allah. Allahu Akbar. Lagi, sesungguhnya Abu Abdullah Al-Bara'i berkata,
tidaklah seseorang itu mendapat pada hari kiamat 4 darjat daripada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 4 darjat dekat akhirat nanti yang Allah Taala beri, iaitu apa dia? Allah, sesiapa yang Allah Taala lahu ridha faqad balagha afdal darajat. Orang yang Allah Subhanahu Taala redha pada dia, jadikan dia orang yang redha terhadap ketentuan Allah. Kata Abu Abdullah, sesungguhnya dia ni hamba yang telah sampai pada darjat yang tertinggi dekat akhirat. Darjat tinggi ke akhirat apa? Rukun iman yang 6 tadi. Allah Akbar kan. Apa lagi nasihat Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu berkata, man radya minallahi birizqil yasir, sesiapa yang redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kurniaan rezeki yang cukup, rezeki yang sederhana, rezeki yang sedikit. Dia rezeki dia apa yang ada, dia sabar, syukur, redha, cukup. Dia sejahtera pada Allah. Alhamdulillah. Allah tengok orang susah, dia dapat RM1 pun dicium. Orang kaya dapat RM1 tak cium, dapat banyak ketul baru dicium kan. Jadi dia redha dengan rezeki yang sedikit, yang sederhana. Nescaya, kata Sayyidina Hasan, radhiyallahu minhu bil amalil qalil, maka Allah akan redha dengan dia walaupun dia buat amal sikit. Kita amal nak sikit, sayalah kan. Kita kadang-kadang dengan nafsu kita ni amal tak sungguh-sungguh sangat. Tapi siapa yang redha dengan rezeki Allah sedikit, Allah redha dia buat amal sikit pun Allah redha. Allah Akbar kan. Baru tally lah, cantik lah kan. Jadi kalau kita nak banyak-banyak, kita kena buat amal banyak juga. Maka ini memulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Serba sedikit muzakarah, tazkirah ringkas kita pada pagi ini. Bagaimana kita ni baki dalam kehidupan kita, saki baki masa kita ni berhadapan dengan ujian, beriman qada dan qadar Allah. Baki ni panjang lagi kehidupan kita ni. Maka hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, pandang af'al Allah, pandang perbuatan Allah kan, naik motor, hujan, kehendak Allah SWT, apa pun lah. Bahkan dalam nikmat pun jangan kita menyombongkan diri kan. Ada orang dia selamat daripada Covid, alhamdulillah ni kurniaan Allah, Allah yang pelihara saya. Saya SOP pun kadang tak jaga sangat, tapi alhamdulillah Allah pelihara. Jangan kita sandarkan pada makhluk, terima kasih pada Allah. Ada orang tu 5-6 kali kena Covid dah. Semalam betul Jamil Ustaz doakan saya, satu family kena ni kali kelima ni, lagi teruk kena sebelum ni. Kita semua jaga SOP betul-betul ni, tak tahulah celah mana dapat. Doktor kata udara kot. Pun kita minta syafaat daripada Allah, minta kesihatan daripada Allah, nafikan apa usaha kita dah buat, kita redha pada ketentuan Allah dan kita ikhtiar lah. Jangan tak ikhtiar. Ya, dua-dua pun Allah nak pandang kan. Diberi ujian, sabar mendapat pahala, diberi nikmat, syukur dapat pahala. Bahkan yang riwayat bagi tahu, pahala sabar kadang-kadang sama pahala orang syukur, bahkan kadang-kadang pahala musibah mengatasi pahala dalam nikmat. Jadi kita syukurlah dua-dua kan. Kita nak sengaja-sengaja kena musibah tak boleh. Sama ada sama dengan orang dapat nikmat yang syukur dengan orang sabar dengan redha, dan riwayat kata lebih lagi. Ketika kita diuji musibah dan sebagainya, kita redha betul-betul dengan ketentuan Allah SWT, mengatasi orang yang mendapat nikmat yang begitu besar, lalu syukur pada Allah. Kan, haza wallahu alam, yang baik pada Allah, lemah pada kelemahan saya. Semoga ada manfaat perbicaraan kita pada pagi ini. Kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.